Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejak kebelakangan ini, hari demi hari kita digemparkan, disajikan dengan tangkapan SPRM yang paling mengejutkan. Bahkan tangkapan demi tangkapan menjadi lebih pelik dan lebih pelik dan lebih pelik lagi. Ada yang kita tak pernah dengar akhirnya ditangkap. Mungkin inilah hebatnya Perdana Menteri kita yang terkini, yaitu Anwar Ibrahim, dalam menangani kes rasuah yang ada di Malaysia. Dalam banyak perkara, saya memang menyanjung tinggi Anwar Ibrahim dalam memerangi perang rasuah ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita digemparkan dengan satu tangkapan oleh SPRM yang membabitkan penjualan emas bernilai ataupun seberat 100 kilogram. Yang ini yang kata tadi pelik. Tak pernah saya dengar SPRM menangkap orang gara-gara jual emas seberat 100 kilogram. Siapa boleh tolong kira berapa nilai 100 kilogram itu? Dan agak-agak lah kan, berapa banyaknya, berapa besarnya, dan berapa bentuknya emas 100 kilogram. Ini bukan 100 gram. Ini 100 kilogram. Dan perkara ini pula berlaku di Sabah. Banyaknya 100 kilogram kan. Dari mana dia dapat emas tuh? Itu yang menjadi persoalannya. Dan kenapa SPRM tangkap orang yang jual 100 kilogram ini? Rupa-rupanya ceritanya ialah apabila gara-gara menjual emas RM 25 juta, 6 individu termasuk Datuk telah direman selama 3 hari. 6 individu termasuk seorang bergelar Datuk ditahan reman 3 hari oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan kes penipuan terhadap deklarasi penjualan hasil perlombongan emas bernilai RM25 juta. Semua suspek iaitu 5 lelaki dan seorang wanita yang berumur antara 42 hingga 67 tahun ditahan di pejabat SPRM Tawau tengah malam tadi bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Perintah tahanan reman 3 hari itu bermula hari ini hingga Jumaat yang dikeluarkan Magistrat Leona Dominic Majilu ke atas semua suspek selepas membenarkan permohonan mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah yang dibuat Pegawai Pendakwa Raya SPRM Asmawi Kulub Lam di Mahkamah Magistrat Tawau di sini hari ini. Difahamkan semua suspek termasuk Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Syarikat dengan curangnya disyaki memperdaya Kerajaan Sabah dengan mengemukakan penyata penjualan emas yang mempunyai butiran palsu. Perbuatan itu dilakukan dipercayai untuk mengelak dan membayar royalti emas sebenar kepada Kerajaan Sabah terhadap hasil emas yang dilombong di Bukit Mantri dekat sini. Difahamkan sebanyak 100 kg emas membabitkan nilai RM25 juta yang tidak dilaporkan penghasilannya dan sepatutnya menyumbang pembayaran royalti berjumlah RM1.25 juta kepada Kerajaan Sabah bagi tempoh bermula 2020 hingga 2022. Penipuan dibuat melalui pakatan membabitkan 2 syarikat yang mana semua suspek mempunyai kepentingan di dalamnya. Terdahulu, semua suspek tiba di pekarangan mahkamah di sini kira-kira jam 11 pagi dengan masing-masing menaiki kenderaan diiringi pegawai SPRM sebelum dibawa ke bilik mahkamah. Rupa-rupanya ini cerita dia. Mereka melombong dan telah menjual emas seberat 100 kg tersebut membabitkan nilai RM25 juta. Tetapi yang menjadi kesalahan ialah tidak melaporkan penghasilannya dan sepatutnya menyumbang pembayaran royalti berjumlah RM1.25 juta kepada Kerajaan Sabah
dalam tempo bermula 2020 hingga 2022. Penipuan itu dibuat melalui pakatan membabitkan dua syarikat yang mana semua suspek mempunyai kepentingan di dalamnya. Tapi yang menarik perhatian saya ialah perbuatan itu dilakukan dipercayai untuk mengelak dan membayar royalti emas sebenar kepada kerajaan Sabah terhadap hasil emas yang dilombong di Bukit Mantri dekat sini. Woi, Bukit Mantri ini di mana? Dekat sini ini. Di Tawau. Aha, di Tawau. Rupa-rupanya ada pelombongan emas di Bukit Mantri di Tawau. Betul kan ya? Kalau betul, banyak juga emas dorang nih sampai boleh mencecah 100 kg tersebut. Dan sebenarnya perbuatan mereka ini telah menyebabkan kerajaan negeri Sabah kerugian royalti sebanyak 1,25 juta. Apapun yang kita ceritakan pada malam ini, walaupun ianya menarik perhatian tentang emas dan sebagainya, isi utama kepada berita kali ini ialah betapa berfungsinya SPRM sekarang ini. Dan kita memang setuju dengan tindakan ini, yaitu mana-mana orang perseorangan ataupun syarikat yang cuba lari daripada membayar cukai atau hasil pendapatan kepada kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan, perlulah dihadapkan ke mahkamah atau diambil tindakan. Hal ini kerana supaya adil, semua orang membayar cukai, termasuk kita semua membayar cukai, termasuk saya membayar cukai. Jadi kalau ada orang yang cuba-cuba untuk tidak membayar cukai, maka tidak adil perkara tersebut. Dan selain itu, uang sebanyak 1,25 juta yang sepatutnya dibayar kepada kerajaan negeri Sabah ini sebenarnya boleh digunakan untuk pembangunan negara ataupun pembangunan negeri Sabah. Tetapi oleh kerana ketamakan, ketamakan dan tidak mahu mengikuti undang-undang, maka mereka tidak melaporkan berapakah yang sebenarnya mereka telah miliki. Tetapi itulah, orang kata tamak selalu rugi. Kadang-kadang tamak tu untung jugalah kan, tapi biasanya akan rugi. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah juga. Jadi itulah dia saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, apa pendapat anda tentang SPRM, keaktifan dan progresif dinamiknya SPRM pada waktu ini? Adakah anda gembira? Adakah anda bangga? Bagi saya bangga dan saya kagum dengan tindakan SPRM. Sehingga kan perkara-perkara pelik seperti ini pun mulat kita ketahui berlaku di seluruh Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.